Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar semua? Moga semuanya sihat belaka pada hari ini. Jom kita belajar. Hari ini kita belajar tajuk pemaaf melunakkan hati. Pemaaf dari sudut bahasa bermaksud melepaskan atau membebaskan. Dari sudut istilah pula, iaitu melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Pelajar-pelajar sekalian, Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang mendemakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang buat perkara-perkara yang baik. Nah, tengok, Allah amat menyukai orang-orang yang memberi kemaafan kepada orang lain. Pelajar-pelajar sekalian, bagaimanakah cara kita nak memohon kemaafan? Pertama, bersegera memohon maaf andai kata kita telah buat salah kepada orang lain. Terutamanya kepada ibu bapa kita, jangan tangguh-tangguh lagi. Kerana kita tak tahu bilakah saat kematian kita. Kita tak nak kita mati dalam keadaan kita membawa dosa kepada orang lain. Okey, yang keduanya, kita berazam tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, orang mukmin tidak akan jatuh pada lubang biawak buat kali kedua. Okey, seterusnya, bertemu muka dan bersalaman, face to face dengan orang yang kita buat salah itu lebih menampakkan keikhlasan dalam diri kita untuk memohon maaf. Dah tentunya adab memohon maaf yang paling utama juga, iaitu ikhlas. Okey. Terusnya, kalau ia berkaitan dengan kita mengambil hak orang lain, maka hendaklah kita pulangkanlah balik hak orang, barang yang telah kita ambil tadi. Dan kita perlu mengakui kesalahan kita tanpa sebarang alasan. Pelajar-pelajar, seterusnya kita tengok pula adab memberi kemaafan. Pertamanya, berdoa memohon hidayah dan keampunan untuk orang yang melakukan kesalahan. Moga-moga dilembutkan hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, bersangka baik terhadap orang yang memohon keampunan. Jauhkanlah prasangka buruk pada orang lain, kerana ianya adalah perbuatan yang keji. Yang ketiga, iaitu kita lupakanlah kesalahan orang terhadap diri kita. Yang penting jangan ada rasa dendam dalam diri kita. Maknanya kita kena jauhkanlah sifat dendam, kerana sifat dendam ini tidak baik untuk hati. Seterusnya, memaafkan kesalahan tanpa diminta. Ini sebaik-baiknya. Kalau boleh, kita berikan kemaafan tanpa diketahui orang tersebut. Dan yang paling penting, iaitu ikhlas. Memberi kemaafan
kepada orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pelajar-pelajar, kalau kita bersifat pemaaf, dah tentunya memberi satu impak yang baik dalam diri kita sendiri. Iaitu dengan kata lain, hikmah bersifat pemaaf kepada individu. Pertamanya, memberi ketenangan hati kita. Hati kita rasa tenang, bahagia, tak ada rasa resah gelisah. Yang kedua, tentunya ramai yang suka disenangi orang lain. Yang paling penting, mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. Di samping ianya boleh menjadi contoh teladan kepada orang lain, dengan menzahirkan keunggulan pribadi Muslim kita ni nanti maybe akan menarik minat orang lain terhadap Islam itu sendiri. Seterusnya kita lihat hikmah bersifat pemaaf kepada masyarakat. Pertamanya, hidup dalam suasana harmoni. Kerana saling bermaafan dah tentunya menjauhkan kita daripada bergaduh antara satu sama lain. Yang kedua, mengangkat imej umat Islam di mata masyarakat yang lain. Ketiga, mewujudkan sifat toleransi ataupun bertolak ansur antara satu sama lain. Dan keempat, perbuatan kita yang saling bermanfaat tadi maybe boleh menarik minat non-Muslim untuk mendalami Islam. Pelajar-pelajar sekalian, kita dapat beberapa tip untuk kita mengawal kemarahan kita. Pertamanya iaitu dengan menyebut ataupun dengan membaca A'udzubillahi minasyaitanirrajim, iaitu melafazkan isti'azah. Moga-moga syaitan yang berada di tepi kita, yang mendorong kita untuk marah tersebut, akan lari bila mendengar lafaz A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang keduanya itu dengan cara berwuduk. Kerana kita marah itu dalam keadaan kita kepanasan. Datangnya daripada syaitan yang dibuat daripada api. Dengan berwuduk, maka bolehlah mententeramkan perasaan kita yang tengah panas. Terusnya, yang terbaik juga iaitu dengan cara kita berdiam diri, sabar. Seterusnya iaitu andai kata kita sedang berbaring, maka hendaklah kita duduk. Andai kata kita duduk, hendaklah kita berbaring. Dengan kata lain, iaitu menukar posisi keadaan kita ketika itu. Moga-moga dengan tip ini boleh meredakan kemarahan kita. Okey, sampai di sini saja pelajaran kita pada kali ini. Pelajar-pelajar bolehlah menekan link aktiviti yang terdapat pada description di dalam video ini. Selamat mencuba. Akhir kalam, jangan lupa subscribe dan like Ria Backpacker channel. Assalamualaikum.